selepas suratul Muddathir. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah ini selepas suratul Muddathir? Semuanya ada hikmah. Kalau Allah menyebut di dalam suratul Qiyamah, Dia maha berkuasa untuk menyusun dengan sempurna kejadian manusia sebagaimana asalnya ketika diciptakan di alam rahim dahulu. Allah berkuasa untuk menyusun tubuh manusia. Maka Allah juga maha bijaksana, maha sempurna pada menyusun Al-Quran dari ayat-ayatnya sehinggalah kepada surah-surahnya. Lalu kita bertanya soalan, apakah hikmah Allah menjadikan suratul Qiyamah selepas surah Al-Muddathir? Jadi para ulama kita mengkaji, lalu mereka mendapati, subhanallah, barang siapa membaca suratul Muddathir, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut, ya, bangunlah wahai Nabi, lakukan dakwah, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ini menunjukkan surah Al-Muddathir adalah surah yang menggesa Nabi bangkit meninggalkan rehat yang lama untuk menyelamatkan manusia dengan dakwah. Lalu selepas surah yang menekankan Nabi kena buka mulut, berdakwah, menyampaikan indar, menyampaikan peringatan keras tentang ancaman yang bakal menanti seseorang yang kafir, maka datang satu surah yang bernama suratul Qiyamah, yang di dalam surah ini ada perintah kepada Nabi, bertenang ya Rasulullah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan terlalu bergegas untuk menghafal Al-Quran yang kami sampaikan. Tuan-tuan, fikirkan sejenak, mengapa Nabi sangat mahu hafal setiap tutur perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan oleh Jibril. Jibril tak habis lagi membacakan satu ayat, sudah kelihatan bibir Nabi digerak-gerakkan dengan pantas untuk menghafal. Tidak lain tidak bukan, Nabi menghafal antara sebabnya kerana Nabi tidak mahu apa yang bakal disampaikan bercampur aduk antara kalam Allah dengan kalam baginda. Maka untuk memelihara kalam Allah tanpa sebarang campur aduk kalam manusia, maka Nabi memastikan Nabi menghafal dengan sempurna sebelum Nabi menyampaikan kepada kaumnya. Kerana Nabi kita sedia maklum sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menulis jika Jibril memberitahu sesuatu firman. Jauh sekali Nabi daripada mampu membaca sekiranya Jibril membawa turun Quran yang bertulis. Tetapi Nabi dikurniakan kemampuan untuk menghafal dengan pantas, sebaik sahaja mendengar kalam Allah menerusi Jibril alaihi salam. Jadi Nabi akan cepat menggerakkan bibirnya untuk tujuan menghafal, ya. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inilah yang terkandung di dalam surah Al-Qiyamah. Wahai Nabi SAW, jangan terlalu menggerakkan lisanmu, lidahmu untuk kamu dapat menghafal. Kerana jangan risau soal hafalan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kelebihan kepadamu dari sudut menghafal. Kamu tidak perlu melalui apa yang dilalui oleh manusia biasa yang memerlukan efforts tertentu nak bagi boleh hafal. Rasulullah diberikan Allah kelebihan di mana Allah akan menjadikan Quran itu berkumpul di dalam dadanya. Dengan mudahnya Nabi boleh mengingat Quran yang telah diturunkan. Dan Nabi diberikan upaya juga wa Qur'anah, kemampuan untuk membacakan Quran kepada kaumnya dengan fasih, dengan sempurna, tanpa ada masalah terlupa mana-mana kalimah yang telah Allah firmankan menerusi Jibril. Jadi seolah-olah bab kata para ulama kita seperti Al-Biqai rahimahullah, suratul Muddathir menggesa Nabi meninggalkan rehat lalu berdakwah. Tetapi surah ini menggesa Nabi dalam berdakwah
Nabi perlu kekadang berehat seketika. Berehat seketika dalam arti kata apa? Bertemu Jibril, Jibril menyampaikan firman, lalu dalam fikiranmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahai para pendakwah, jangan cepat dan gairah untuk menyampaikan kerana Quran sepatutnya bila kita dengar, keutamaannya adalah kita sendiri sebelum menyampaikan, kita mendengar dengan teliti. Jangan ada sebarang agenda terlebih dahulu untuk menyampaikan pada orang lain. Biar Quran itu sampai ke dalam hati kita terlebih dahulu.